Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi di channel Shah Alam Camera. Okey, hari ni aku nak explain pada korang pasal kamera DSLR. Nak tahu model apa? Stay tune. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Okey, nampak button loceng, tekan. Okey. Okey, untuk video kali ni kita nak respon berkenaan berikutan hari tu punya video ada komen dekat kita punya video-video sebelum ni, ada kita punya follower lah, okey, subscriber kita, nama dia The Shark. Okey, dia minta kita review Nikon model D5300. So kat sini kita nak tunaikan hajat beliau. Okey. So sebelum tu aku nak beritahu bukan Nikon D5300 je yang aku akan review. Aku akan review sekali model Nikon D5100. So kat sini aku akan compare kan antara dua model ni. So siapa-siapa yang baru start nak main kamera, okey, lebih-lebih lagi model Nikon, okey, boleh tengoklah so dari mana kekurangan, mana kelebihan, so dengan harga yang macam mana untuk dapat model-model kamera ni. Okey, okey, so first sekali aku akan ceritakan pasal model Nikon D5100. Okey, untuk model Nikon D5100 ni, kamera ni start dikeluarkan pada tahun 2011. Okey, kalau tengok pun dekat sini, biasanya kalau model Nikon D5100 ni dia datang sekali dengan kit lens 18-55mm VR. So yang ni dia agak besar sikit lah. Okey, untuk Nikon D5100 ni, kalau ikutkan umur dia dah dekat 10 tahun. Tapi aku boleh cakap untuk model ni dia masih lagi, orang cakap masih relevan lagi untuk kita gunakan. Okey, sebab apa? Sebab kalau ikutkan model ni kalau untuk buat video dia complete. Maksud aku complete, LCD dia boleh flip macam ni. Okey. Satu lagi untuk video dia, resolution dia Full HD lah, Full HD, dan Full HD dia 30 fps. Dan satu lagi untuk kamera ni dia ada audio jack. Ada audio jack kat sini, kat tepi ni dia ada lubang untuk kita cucuk mic. So misal kata kalau kita nak buat video, kita nak pakai external mic, untuk model ni boleh pakai. Okey. Dan untuk model Nikon D5100 ni, megapixel dia 16 megapixel. Okey, untuk Nikon D5100 ni juga untuk model ni dilengkapi dengan ISO range dia daripada 100 ke 14800 ISO. Dan dia boleh expand lagi sampai 25600. Itu yang maksimum lah. Okey. Okey, kamera ni okey. Siapa-siapa kalau macam bajet agak murah, okey, sesuai pakai model ni. Dan untuk model Nikon D5100 ni boleh dapat, kalau yang use lah, bawah daripada RM1000 harga dia. Okey, kalau macam siapa-siapa yang baru nak start berjinak-jinak dengan video, nak buat video YouTube ataupun event ke, ini antara model yang sesuai lah dengan bajet yang agak murah. Okey, okey. So sekarang kita nak review pula pasal model Nikon D5300. Ini yang kita punya subscriber tu request. Okey. So untuk Nikon D5300 ni, ini kita disinambungan lah lepas model D5100. Dia kalau ikutkan lepas model D5100 ni ada satu lagi model D5200. Okey. Tapi untuk model D5200 tu kita langkaukan je. So kita review model D5300. Okey, apa bezanya Nikon D5300 berbanding dengan D5100? Okey, jom aku tunjuk. Okey, Nikon D5300 ni tarikh keluar dia tahun 2014. Okey, beza dengan D5100 ni dekat 3 tahun juga. Kalau ikutkan untuk model D5300 biasanya kalau baru dia akan keluar yang ni. Lens dia kalau ikutkan dia lensnya pendek. Nikon AFS 1855 VR2. Okey, kalau untuk D5100 biasanya VR1 berbanding dengan 5300 di VR2. Beza dia kalau D5300 ni dia ada button dekat zoom dia ni. So kita boleh tekan dan kita boleh pusing dan dia akan keluar lens ni. So dekat sini kelebihan dia untuk lens yang baru ni dia agak compact sikit, dan satu lagi dia agak susah nak problem lah dia punya follow focus, dia punya autofocus dia. Okey. Okey, pasal kamera pula. Kamera ni megapixel dia 24. So berbanding dengan D5100 agak banyak lah beza dia megapixel ni. Okey. Dan dia LCD boleh flip juga.
Dan LCD dia nak dibandingkan dengan model D5100 agak besar sikit antara dua ni. Okey. So boleh tengok yang atas ni D5100, kalau yang bawah ni D5300. LCD dia boleh flip juga dan dia besar sikit berbanding dengan D5100. Okey, kalau ikutkan model D5300 ni dia agak ringan sikit berbanding dengan Nikon D5100. Kalau ikutkan berat dia lebih kurang dalam 480 gram berbanding dengan D5100 560 gram berat dia. So model D51 ni agak berat sikit. Satu lagi features yang ada dekat D5300 ni, dia ada stereo mic. Internal mic dia stereo. So dekat sini kalau kita tak pakai external mic dia agak okey sikit, tapi kalau ikutkan sebenarnya better kalau kita pakai external mic juga, dan dia ada audio jack kalau kita nak pakai external mic. Okey. Contoh dia macam ni. Ni wireless mic ni kalau nak pakai kat kamera ni boleh. Dia ada transmitter receiver. So receiver tu cucuk kat audio jack. Transmitter ni dekat orang yang bercakap lah macam saya sekarang. Okey. So kat tepi ni juga dia punya audio jack dekat tepi ni juga. Okey. Okey. Antara feature-feature yang lain yang terdapat pada model D5300 berbanding D5100 ni, D5300 ni dilengkapi dengan Wi-Fi. So kelebihan dia, siapa-siapa yang nak transfer gambar ke ataupun nak jadikan phone tu sebagai remote, so dia boleh connect dengan kamera ni. Okey, tapi sebelum tu dekat handphone perlu install satu apps lah, apps Nikon WMU ataupun Wireless Mobile Utility dekat Play Store ataupun App Store. Okey, bila dah install baru kita boleh connect. Okey. Okey, so sekiranya kalau kita dah connect, misal kata kita dah install semua apps dia tu, dah connect dengan kamera ni, okey. So mana-mana gambar yang ada dalam memory card ni kita boleh terus transfer pergi ke handphone. Tak perlu kita nak transfer ke laptop, dari laptop nak ke phone. So 2-3 kerja. So kalau dari situ kita boleh transfer direct terus. So kalau macam contoh kita dah pergi travel ke ataupun ambil gambar customer minta nak gambar. So kita boleh terus ambil by wifi dan terus bagi dekat dia orang. Okey. Okey, so dalam Nikon D5300 ni lagi satu, dia ada GPS. Ini bukan GPS yang macam Waze kita nak pergi sana-sana, bukan. Okey, GPS dalam kamera ni dia punya function dia kalau kalau macam misal katalah kita ambil gambar dekat mana-mana, so dia ada record gambar tu dia ambil dekat mana. Contohlah kalau gambar tu dia ambil dekat shotline kamera. So bila kita tengok balik dia punya detail dia ada. Itu kalau kita onkanlah GPS dia. Kalau Nikon D5100 ni tak ada GPS. Okey, antara dua tu. Okey, itu tadi berkenaan dengan GPS lah. Okey. So sekarang ni aku nak beritahu kalau untuk model dua-dua model ni, okey, kalau misal kata bajet kita tight, kita nak beli barang-barang contoh aksesori original mahal macam contoh Nikon ke kan. So boleh dapatkan aksesori terpati macam lens yang brand terpati murah harga 200 300 boleh dapat kat shotgun kamera ni. Okey. Dan kalau nak cari speed light yang brand-brand terpati harga dalam 200-300 juga pun boleh dapat dekat shotgun kamera ni. Okey, untuk aksesori murah kalau yang macam korang nak macam speed light ataupun lens yang murah tadi yang aku sebutkan tadi, kalau korang berminat, korang boleh DM kita punya IG ni ataupun boleh contact nombor yang ada dekat bawah ni. Okey? Alright. So sekarang ni aku nak tunjuk contoh gambar. Okey, aku nak ambil gambar. So nanti aku akan tunjuk pada korang contoh gambar model D5300 ni. Okey? Okey. So macam ni contoh gambar dia. Okey. Memang cantik gambar dia. Kalau aku boleh cakap untuk model Nikon ni masih relevan kalau korang nak ambil gambar untuk wedding ataupun apa-apa event corporate ke, event contoh birthday party ke. Okey. Sebab gambar dia cantik, memang cantik gambar dia. Dan satu lagi untuk video pun aku boleh cakap memang cantik. So kalau korang nak pakai model ni masih berbaloi lagi. Okey. Okey guys, so kali ini sahaja yang dapat aku ceritakan berkenaan dengan model Nikon D5300 dan juga model Nikon D5100. So korang kalau ada apa-apa nak tanya berkenaan dengan model ni,
boleh komen kat bawah, dan apa-apa cadangan ataupun idea nak kita orang ketengahkan, okey, apa-apa boleh komen juga kat bawah ni. Okey, dan jangan bagi tahu saudara mara, adik-beradik, boleh subscribe kita punya channel, boleh like juga, dan jangan lupa share. Okey, Assalamualaikum.